Sukatan serakan data tak terkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang cikgu kasihi. Hari ini cikgu akan menerangkan tentang bab 8 iaitu sukatan serakan data tak terkumpul. Okey, masa di tingkatan 4 ini awak akan belajar tentang data tak terkumpul dan apabila awak naik ke tingkatan 5 awak akan belajar pula untuk data yang terkumpul. Baik. Okey, dalam tajuk ini awak akan belajar dua perkara besar iaitu serakan dan sukatan serakan. Sebelum cikgu mulakan perbincangan dengan lebih lanjut tentang tajuk ini, kita baca dulu petikan yang diberikan dalam buku teks pada muka surat 210. Okey. Tamasya Sukan C ke-29 Kuala Lumpur secara rasminya berlangsung dari 19 Ogos hingga 30 Ogos 2017. Sebanyak lebih kurang 4,646 orang atlet telah mengambil bahagian dalam 404 acara. Dalam tamasya sukan ini, Malaysia telah menjadi juara keseluruhan dengan 145 buah pingat emas. Tahukah anda bilangan pingat yang diperoleh atlet Malaysia mengikut acara yang dipertandingkan? Okey, di sini dia menerangkan tentang bagaimana statistik itu mengambil bahagian dalam suatu perkara. Okey, bila kita senaraikan berapa pingat emas, pingat gangsa, pingat perak semua. Okey, jadi di situ kita dapat nampak statistik digunakan. Okey, jadi statistik ini sangat penting untuk bantu kita membuat kajian secara efektif. Okey, untuk kita membina kemahiran berfikir kita secara kritis dan analitis dan memudahkan kita membuat keputusan yang tepat berpandukan data. Okey, jadi itu penerangan awal yang kita nak tahu kenapa perlunya kita belajar sukatan serakan. Okey, seterusnya cikgu masuk ke perkara 8.1 iaitu serakan. Okey, di mana standard pembelajaran di sini awak perlulah menerangkan maksud serakan. Okey. Dan kita tahu serakan ni sebenarnya dia sangat penting dalam statistik. Dan dia memberikan kita gambaran tentang cara nilai-nilai dalam satu set data itu ditaburkan. Okey, kalau serakannya kecil, maka julatnya adalah kecil. Dan kalau serakannya besar, maka julatnya juga adalah besar. Okey, sukatan serakan yang kita gunakan adalah sukatan kuantitatif yang kita boleh ukur. Okey, seperti julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Jadi 4 perkara ini kita akan gunakan dan kita akan pelajari satu persatu bagaimana untuk kita cari setiap satu berdasarkan soalan yang diberikan. Baik, taburan data adalah berbeza. Maknanya setiap satu data yang kita kumpulkan taburannya tak sama. Okey. Bagi melihat serakan bagi satu taburan data, beza antara nilai cerapan terbesar. Okey, beza nilai cerapan terbesar. Okey, kita nak tengok cerapan terbesar dengan nilai cerapan terkecil. Okey, diambil kira. Sekiranya beza antara nilai tersebut adalah besar, maka keadaan itu menunjukkan data diserak lebih luas. Okey, jadi kalau dia punya beza tu besar, maka data itu diserak lebih luas. Begitu juga sebaliknya. Okey, seperti yang saya dah tulis kat atas ni, serakan kecil maka julat kita juga kecil dan serakan besar maka julat kita besar. Okey, apakah maksud cerapan? Okey, cikgu nak tanya di situ, apakah maksud cerapan? Okey, cerapan di sini bermaksud data atau dapatan yang diperoleh daripada satu pemerhatian. Okey, bila kita nak kaji sesuatu, contoh kita nak observe tinggi kawan-kawan kelas kita. Okey, kawan-kawan yang berada di kelas. Jadi, yang kita dapat nilai-nilai itu dipanggil sebagai cerapan. Baik. Seterusnya mari kita lihat contoh 1. Soalan A, jadual menunjukkan jisim dalam kilogram bagi 20 orang murid.
Okey, so data ini dalam jadual ini. Okey, seterusnya nyatakan beza jisim dalam kilogram bagi murid-murid ini. Soalan B, rajah menunjukkan plot titik bagi panjang dalam sentimeter sampel beberapa jenis serangga. Okey, so ini nama dia plot titik ya. Okey, dia ada nilai-nilai di sini setiap satu, nanti cikgu besarkan. Okey, nampak? Okey, macam baca graf seperti biasalah. Nilai di sini 3, sini 4, and then awak kena tahulah berapa bacaan setiap satu tu. Okey, jadi soalan minta nyatakan beza saiz dalam sentimeter bagi sampel serangga terpanjang dan serangga terpendek. Okey, bagaimana kita nak selesaikan soalan ini? Okey, jangan risau, cikgu akan ajar bagaimana cara kita nak cari. Nak selesaikan soalan ini. Okey, kita tengok penyelesaian untuk soalan A. Okey, mula-mula daripada data yang kita ada, kita cari dulu jisim terbesar. Okey, cikgu nak awak perhatikan dalam data ini apakah jisim terbesar di sini. Di sini kalau kita perhatikan, kita tengok jisim yang terbesar adalah 79. Okey, ini terbesar. Jadi kita tulis di sini jisim terbesar 79. Okey, jisim terkecil. Kita nak gunakan dua maklumat ini ya untuk cari beza jisim. Maka jisim terkecil di sini adalah, kalau kita perhatikan, kita dapat 47. Okey, 47. Sini awak kena hati-hatilah. Tengok data dengan betul supaya awak boleh selesaikan dengan betul. Jadi beza jisim, okey, beza jisimnya adalah 79 tolak 47. Jadi kita akan dapat 32 kilogram. Okey, so ini beza jisim. Okey, cara dia kita ambil nilai yang terbesar, kita tolakkan dengan nilai yang terkecil. Okey, bagaimana pula dengan soalan B? Yang ni kalau dia bagi data dalam bentuk jadual. Bagaimana kalau diberi data dalam bentuk plot titik? Okey, sama juga kita perlu ada maklumat yang paling panjang tolak dengan yang paling pendek. So nilai yang paling besar di sini kalau kita tengok paling panjang adalah berapa? Okey, kita baca di sini, kita dapat nilai kita adalah tengah-tengah ni 6.8. Okey, jadi yang terbesar adalah 6.8. Okey, berapakah yang terkecil? Sini 3.1. Okey, so ini cara kita baca graf seperti biasalah. Okey, jadi jawapan dia di sini kita tulis terpanjang tadi 6.8. Okey, dan terpendek adalah 3.1. Jadi berapakah beza saiznya? 6.8 tolak 3.1 dan kita akan dapat 3.7 cm. 3.7 cm. Okey, boleh.